9. Okey. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. So, hari ini merupakan pesta Tanglung yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa dan saya merayakan pesta Tanglung di di Kuala Lumpur. Tapi rakyat saya di Kota Kinabalu hari ini masih sengsara kerana dilanda banjir kilat yang berkali-kali di atas kesudahan. Bukan saja Kota Kinabalu, tapi juga Putatan, Pinambang, Sebanggar, Papar, sampai ke Kota Belud. Semua pun dilanda oleh banjir kilat. Saya tak tahu kenapa pagi ini Kinabatangan dia marah bahkan kerana cancel project Masa Pakatan Harapan. Tapi saya rasa dia marah kerana beliau tak dapat jawab kenapa berkali-kali banjir kilat berlaku sedangkan beliau memegang jawatan JKR di Sabah. Yang selain yang banjir ini, untuk projek tempatan ini di Lidu yang bernilai 76 juta dan juga projek tempatan air di Tamai, Basin 8 yang bernilai 48 juta, dua-dua projek ini sudah diluluskan pada RMK 11, tapi pelaksanaan dia sampai sekarang pun belum jadi. Nak masuk tahun depan, tahun kedua RMK 12, baru jalan dua-dua projek ini. Dengan keadaan yang begini, macam mana Kota Kinabalu nak tunggu sampai RMK 13? Baru banjir kilat masalah ini dapat diselesai. Dan projek flagship Likas Barrage yang dicadangkan oleh JPS Sabah bersama dengan ahli parlimen Keningau yang juga timbalan Ketua Menteri di Sabah langsung tidak disenaraikan dalam RMK 12. Saya dimaklumkan bahawa cadangan Likas Barrage ini masih dalam feasibility study. Dan saya telah dengar taklimat daripada JPS Sabah berkaitan dengan cadangan Likas Barrage ini dan ia sangat penting untuk membasmi masalah banjir di Likas, Gelombong, Inanam, Tarau, dan kawasan lain di Kota Kinabalu. Saya minta masukkan Likas Barrage ke bawah RMK ke-12. Selain daripada banjir, saya juga ingin membangkitkan secara ringkas berkenaan bencana kebakaran yang sering berlaku di Kota Kinabalu, tak kira rumah setinggan atau rumah teres. Pada pagi 8 September, suatu kebakaran telah berlaku di Taman Hungap, Pinambang. Dilaporkan bahwa pihak pompa tersasar tempat kejadian dan lewat sampai sehingga mengorbankan 4 sekeluarga dan juga kerosakan rumah jiran. Apakah tindakan yang akan diambil terhadap pihak pompa yang didakwa lewat sampai? Pihak pompa mendakwa diberikan alamat yang salah. Saya ingin memohon kerajaan menyatakan bukti-bukti terperinci bagi keempat-empat panggilan kecemasan MBRS MERS 999 bagi kejadian tersebut dan adakah keempat-empat panggilan tersebut pun salah berikan alamat. Yang lebih penting ialah penambahbaikan SOP MBRS 999. Terdapat permintaan atau cadangan supaya SOP Sistem Tindak Balas Kecemasan Malaysia MBRS 999 yang berpusat di Kuala Lumpur digaji semula bagi mengelak kelewatan tindak balas kecemasan berikutan masalah komunikasi. Sepatutnya apabila tahu panggilan adalah dari Sabah dan ada kecemasan, kenapa tak terus sambung kepada pihak yang berkaitan seperti balai pompa di daerah atau negeri terbabit atau berikan nombor telefon yang boleh dihubungi. Adakah kerajaan persekutuan akan menyemak semula SOP MERS 999 yang berpusat di Putrajaya? Dan pulat air kerana pembentung, pulat manusia kerana muafakat. Baru-baru ini kerajaan bersekutuan dan Pakatan Harapan kita sama-sama menandatangani MOU. MOU yang untuk membawa kestabilan politik dan juga transformasi untuk parlimen dan pentadbiran kerajaan. Tapi tadi saya khawatir, selepas saya dengar Bukit Kandang, dia mengatakan bahawa lompat ini merupakan dinamik politik. So saya minta, sedangkan kerajaan persekutuan yang sign the document, sign the MOU dengan pihak Pakatan Harapan, saya harap kerajaan persekutuan boleh memastikan ke semua backbencher ikut dengan disiplin untuk menghormati apa yang kita sudah setuju dalam MOU tersebut. Dan untuk MOU ini, satu perkara saya nak bangkit. Untuk pintaan perlembagaan, satu berkurungan dua. Yang perkara satu berkurungan dua. Ini kalau boleh, kita dapat diperkenalkan balik
sekali lagi dalam Dewan ini, kalau boleh, pada persidangan yang bermula pada 25 Oktober nanti. Dan kali ini kita luluskan dia dan naikkan Sabah Sarawak setaraf dengan tanah Melayu. Dan begitulah tinggi harapan saya tertaruh kepada yang berhormat Kota Marudu dan juga yang berhormat Santubong untuk berjaya dalam perkara yang merupakan low hanging fruit ini. Dan saya juga ingin membagikan isu berkenaan rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindahan 2021 atau RUU 355 dan juga RUU Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini jelas Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan, namun menganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka secara harmoni. Dan perkara 11, Perlembagaan Persekutuan mengenai kebebasan agama pula menyatakan bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan mengembangkan agamanya. Tetapi tertakluk kepada fasa 4, yaitu menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kebijakan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Penduduk Malaysia adalah terdiri daripada berbagai keturunan dan kepercayaan, dan mereka adalah bebas untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Dan dalam konteks Sabah ini, penyertaan Sabah dalam Malaysia dengan syarat-syarat yang terukir dalam patuh sumpah, termasuk agama bebas dalam Sabah, tanah-tanah dalam Sabah dikuasai oleh Kerajaan Sabah, serta adat istiadat anak rakyat Sabah dihormati dan diberi hak oleh kerajaan. Manakala rakyat-rakyat Sabah ini di interior, di pedalaman, bersumpah tak setia kepada kerajaan Malaysia. Selepas cadangan pindahan sekatan agama bukan Islam ini diwawarkan, bukan sahaja Presiden Majlis Gereja Sabah, Datuk Jerry Tusing, malah Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinu Tarikh Bersatu juga menyuarakan bantahan. Saya amat risau dengan perkembangan yang begini. Dan dulu Menteri Undang-Undang Perikatan Nasional Tarikh Pas. Tapi sekarang Menteri Undang-Undang Keluarga Malaysia ni dari Sarawak. Mengapa isu ini tiba-tiba hangat dan dibangkitkan sekarang? Dan satu lagi isu untuk krisis pandemik di Sabah. Sabah ini masih serius untuk pandemik. Untuk ini statistik yang terbaru. Dari 5 September ke 18 September, brought in that case yang kematian sebelum dihantar ke hospital tertinggi di Sabah. Daripada 517 case seluruh negara ini, 134 case dari Sabah. 25%. Dan satu lagi, berita yang saya baru baca. PPV sangat kekurangan di Semporna. Sampai orang di sana kena berbaris menunggu dari awal pukul 2 pagi sampai ke pukul 5 petang baru dapat suntikan untuk vaksin. Saya harap Menteri Kesihatan boleh mengerahkan seberapa banyak sumber yang boleh ke Sabah untuk menyelamatkan Sabah daripada krisis pandemik COVID-19. Dengan kata ini, saya ingin mengatakan, saya memohon untuk menyokong Tita Diraja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu.